pintu masjid, dia hafal Quran, dia tanya orang, ada saksi tak? Masukkan ayat, masukkan ayat, masukkan ayat. Cukuplah 30 juzuk yang ada pada kita pada hari ini. Siap 30 juzuk tu, apa Osman buat? Osman salin 6 ataupun 7 salinan, dia bagi kat semua negara, semua bandar-bandar besar. Kemudian Osman kata, siapa yang menyimpan mushaf selain daripada yang ni, bakar. Osman suruh bakar Quran-Quran yang lain. Orang datang kepada Ibnu Mas'ud. Orang datang kat Ibnu Mas'ud, orang kata, pasal apa hang baca dengan bacaan lain? Ibnu Mas'ud jadi imam, dia baca ikut bacaan yang dia dengar daripada Nabi. Orang tanya dia, pasal apa hang baca dengan bacaan lain? Ibnu Mas'ud kata, la an aqra ala qiraati man ahabba ilayya min an aqra ala qiraati Zaid. Ibnu Mas'ud kata, aku membaca Al-Quran berdasarkan apa yang aku dengar daripada orang yang paling aku sayang, iaitu Nabi SAW. Lebih aku sukai daripada aku baca Al-Quran mengikut cara bacaan Zaid bin Thabit. Kata Ibnu Mas'ud, ketika aku mendengar Al-Quran daripada Nabi SAW, time aku dengar Quran daripada Nabi dulu, Zaid ni sekadar budak kecil yang sedang bermain-main. Takkan aku nak tinggalkan bacaan Nabi yang aku dengar daripada Nabi semata-mata kerana apa yang Zaid dengar. Jadi tuan-tuan, cara baca berbeza. Ini salah satu contoh perbezaan. Kata Ibnu Abbas, ayat ni yutawwiqunahu. Kita kena jelas, kita bacaan ni ada sahih, tapi kita tak boleh guna untuk baca ketika solat sebab dia bukan mutawatir. Baca Al-Quran tak boleh, tapi dia diriwayatkan, disebutkan. Kalau kita kata wa 'alal ladzina yutawwiqunahu, apa beza dia? Yutiqunahu, kataan yang ikut jumhur yang kita baca, yutiqunahu maksudnya bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu tapi dia tak puasa, apa dia kena buat? Dia kena bayar fidyah. Tapi kalau dibaca dengan wa 'alal ladzina yutawwiqunahu, yutawwiqunahu maksud dia lain. Maksud dia bukan mampu. Yutawwiqu maksud dia buat mampu. Dan ni beza bahasa Arab. Kita pusing sikit baris, maksud dia lain. Maksud dia berbeza. Yutawwiq maksud dia bukan mampu, tapi dia buat mampu. Dia tak mampu, tapi dia yukallif, dia terpaksa bersusah payah untuk mampu. Kata Ibnu Abbas, bagi mereka ini, mereka boleh bayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, ayat ni tak mansukh, ayat ni belum dibatalkan. Sebab jumhur kata ayat ni dibatalkan. Asalnya, tuan-tuan ingat lagi cerita tadi, asalnya puasa ni, siapa nak puasa, puasa. Siapa tak mau puasa, ganti dengan fidyah. Maka kata jumhur, lepas tu bila turun ayat wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik bagi kamu, maka hukum ayat ini dibatalkan. Semua orang wajib berpuasa. Tapi kata Ibnu Abbas, dah, ayat ni tak dibatalkan. Ayat ni menceritakan tentang orang yang dia terpaksa bersusah payah. Yutawwiqunahu, dia susah payah untuk puasa. Fidyatun ta'amu miskin, dia boleh tinggalkan puasa dalam keadaan dia bayar fidyah bagi orang makan, bagi orang miskin makan. Kata Ibnu Abbas, ayat ini merujuk kepada orang tua lelaki dan juga perempuan. Orang tua lelaki dan perempuan. Ada hamba Ibnu Abbas, ada hamba di rumah dia yang ketika menyusukan anak, dia susukan anak. Maka Ibnu Abbas balik rumah, Ibnu Abbas tengok, Ibnu Abbas kata, anti mimman yutawwiqunahu. Ibnu Abbas kata dia, hang adalah di antara orang yang susah untuk puasa. Maka Ibnu Abbas benarkan hamba dia untuk buka puasa. Daripada situ datang pandangan Ibnu Abbas tadi. Perempuan yang mengandung dan juga perempuan yang menyusukan anak, dia boleh meninggalkan puasa dan cukup sekadar bayar fidyah. Jadi ini pandangan-pandangan yang ada di dalam bab ini. Saya ingat saya tak nak sambung lagi, cukup setakat ni dulu. Ini kita bincangkan bab siapa yang boleh buka puasa dan siapa yang kena qada puasa, siapa yang kena bayar fidyah sahaja, siapa yang kena bayar dua-dua. Ringkasnya dalam mazhab Syafi'i, perempuan mengandung dan menyusukan anak, dia kena buat dua-dua. Tapi pandangan itu tidak kuat, sebab pandangan itu boleh dipersoalkan. Bila kita pegang pandangan itu, bererti kita memberi gambaran bahawa agama menyusahkan orang yang mengandung. Orang yang mengandung dia kena 2 kali ganda. Itu nampak seolah-olah tidak adil. Jadi saya ada satu persoalan lagi. Tapi kalau saya tak faham pun tuan-tuan ditanya juga. Kalau orang terlewat qada puasa, apa dia kena buat? Patutnya dia qada tahun ni, dia terlepas pi sampai tahun depan. Sebahagian tabi'in berpandangan bahawa dalam bab itu mereka kena qada dan juga bayar fidyah.
qada dan bayar fidyah. Sebahagian lagi berpandangan, di antaranya Ibrahim bin Adham. Pandangan Ibrahim, dia kata nas tak sebutkan benda tu, jadi cukuplah sekadar dia qada. Kalau terlewat apa yang dia kena buat, dia qada sahaja, dia tak perlu bayar fidyah. Jadi ada perbezaan pandangan. Kata Al-Albani dalam Tamamul Minnah, Albani sebut dalam Tamamul Minnah, qada puasa kita tak boleh tangguh. Tinggalkan puasa, lepas tu kita kena qada terus. Siapa yang tangguh terlambat, terlepas tahun, dia dikira berdosa, sebab dia saja-saja tangguh. Tapi pandangan Albani berbeza dengan pandangan orang lain. Syekh Sabiq dia sebutkan bahawa qada puasa ni wajib muwassa'. Wajib muwassa' maksud dia apa? Wajib yang tempoh masa dia panjang, bila-bila pun boleh buat. Aisyah radhiyallahu anha, bila Aisyah qada, Aisyah biasa qada pada bulan Syaban. Bulan Syaban maksud dia lama, habis Ramadan, lama sampai Syaban, nak masuk Ramadan lagi satu, baru Aisyah qada. Wallahu a'lam. Dalam bab ini juga nampak jelas, dia wajib muwassa'. Qada itu muwassa', bila-bila boleh buat. Cuma untuk wara', untuk jaga diri kita daripada melakukan kesalahan, jangan lebih setahun. Sebab bila lebih setahun, ulama ada berbeza pandangan, sama ada kena bayar fidyah ataupun tak. Jadi yang terbaik jangan bagi lebih setahun. Sepanjang tempoh itu, buat siap-siap, ganti siap-siap. Satu bab lagi, kalau kita tinggal puasa, ada puasa tinggal, dan kita nak puasa sunat, puasa 6, mana yang perlu didahulukan? Ganti ataupun puasa 6 dulu? Ada sebahagian ulama berpandangan puasa wajib didahulukan di atas puasa sunat. Mesti selesaikan wajib dulu, lepas tu baru sunat. Tapi ini berbeza dengan hadis Aisyah. Aisyah buat puasa sunat macam biasa, cuma qada dia buat hujung di bulan Syaban. Maka mengikut fiqh Aisyah dalam bab ini, isyarat daripada Aisyah menunjukkan bahawa seseorang dia boleh puasa sunat dulu kemudian baru qada, boleh. Perempuan yang haid ataupun nifas ataupun mengandung, dia tinggalkan puasa, dia boleh puasa 6 dulu, puasa sunat dulu. Lepas tu bila-bila masa dia nak qada, dia boleh qadakan puasa. Saya ingat setakat ni dulu. Kalau ada soalan, kita buka pada soalan sebelum saya. Tentang orang yang dia terlupa dulu apa yang dia tinggal. Bagi orang yang dia lupa berapa hari dia tinggal, ada beberapa sebab untuk orang lupa. Pertama sekali, dia memang tinggal banyak hari, jadi dia lupa lah. Yang kedua, dia terpaksa tinggal banyak hari. Untuk biasanya bagi, pertama kalau orang yang haid, tempoh haid dia tahu kebiasaan dia berapa, 7 ataupun 6 hari. Bila dia tahu kebiasaan dia berapa, kalau dia terlupa, dia balik kepada adat kebiasaan dia. Kebiasaan dia 6 hari katakan, kemudian dia terlupa berapa hari dia tinggal, maka dia balik kepada kebiasaan, dia ganti 6 hari. Adat. Ada satu bab yang ulama fiqh bahaskan bagaimana adat memberi kesan terhadap hukum syarak. Untuk menetapkan tempoh haid, ulama gunakan adat, gunakan huruf setempat, keadaan setempat. Jadi dalam bab ini, wallahu a'lam, sama juga. Dia lupa berapa hari dia tinggal, balik kepada adat dia, kepada kebiasaan. Bagi orang yang tinggal puasa tanpa sebab, dia bukan musafir saja seronok-seronok, hari ni dia puasa, esok dia tinggal, lepas tu dia puasa, lusa dia tinggal. Ulama keempat-empat mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, mereka sebut dia kena qada, dia mesti qada. Tapi kata Ibnu Taimiyah,